Berita baik untuk penduduk Ranau. Kopi Vosian, Izo Irita Syarjonis Mijol, Miampai Dia Zudot BTTV Sodop Titi. Kabar gembira untuk penduduk Ranau. Kerajaan Sabah akan memberikan lebih 1,000 geran tanah kepada penduduk di daerah itu yang telah menunggu hak milik mereka sejak lebih 40 tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal memaklumkan perkara itu ketika merasmikan satu program di Ranau Sabtu lalu. Ini yang kita nakkan supaya kita terus membantu rakyat kita di peringkat akar rumput. Di samping itu, kerajaan negeri juga berusaha untuk memberi bantuan. Bukan hanya berbentuk baca, financial, bahkan juga daripada sudut tanah yang ada. Gerakan yang ada yang kita telah lakukan, insyaAllah minggu yang lalu saya bagi hampir 2,300 geram tanah kepada penduduk di Keningau. Dan di Ranau ini saya akan bagi tanah juga, insyaAllah jangan bimbang sangat. Sudah ada saya sediakan geran tanah 1,000 lebih geran di Ranau yang orang kampung Ranau ini menunggu sudah bagian berpuluh-puluh tahun. Dan tanah ini saya harap orang Ranau jangan bimbang sangat. Saya nampak di surat khabar hari ini, saya tengok sebelum saya datang, orang sambut dengan masalah pertumbungan orang kampung, village problem. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata beliau sudah memaklumkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Safar Untung, untuk menyelesaikan masalah tanah itu sebaik mungkin. Saya telah maklumkan SS, Setiausaha Kerajaan Negeri, yang juga pakar dalam bidang tanah pasal dia bekas pengarah tanah dan ukur, dan kita akan selesaikan masalah sebaik mungkin. Masalah orang-orang kampung jangan bimbang sangat. Mana kampung yang telah digezet menjadi forest reserve, kita akan pastikan kalau benar mereka ini memang penduduk kampung asal di situ. Ya, bukan setenggan, bukan ni. Jangan pula hari ini saya umumkan semuanya masuk dalam hutan. Orang bilang kami sudah duduk di sini 30 tahun. Sebelum ini dilaporkan, kira-kira 40 penduduk dari Kampung Malindau, Wayan dan Sinurai di Ranau merayu kepada Ketua Menteri agar campur tangan dalam kes pertikaian tanah yang mereka hadapi. Jurucakap penduduk Kampung Terbabit, Kandingau Kaling 80, berharap isu itu boleh diselesaikan sebaiknya agar generasi baharu di kampung itu tidak mewarisi kesengsaraan mereka. Kandingau percaya campur tangan Ketua Menteri boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi lebih 40 tahun lalu seperti selesainya kes di Pagahak. Mereka mendakwa hanya tahu geran tanah telah dikeluarkan ketika wakil pekerja syarikat datang ke Kampung Sinurai pada 2013. Kes itu telah dibawa ke Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 16 Julai lalu melalui peguam mereka, Nelson Angang, terhadap Worthy Pam Sediang Berhad, Zikri Ajat, Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur, Kerajaan Negeri dan Penolong Pemungut Hasil Tanah. Ketua Menteri turut menggesa industri minyak wangi dikembangkan di kawasan Tanah Tinggi Kundasang dan Ranau dan bukan sekadar tertumpu kepada penjualan bunga ros. Beliau mahu para petani yang menanam bunga mawar tempatan untuk mengembangkan perniagaan mereka kepada industri minyak wangi dan bukan semata-mata tertumpu kepada penjualan bunga. Tadi saya pun berkesempatan tengok rose. The colour so bright, the smell so nice. So you can imagine that sort of flower, you can convert that not only for flowers but perfume. Yang itu boleh buat untuk minyak wangi itu. Dia cium dia punya minyak wangi itu, kita boleh fermented it, dan kita ada teknologi untuk buat minyak wangi di kawasan sini, dan saya yakin kita tidak pernah manfaatkan. Kalau kita tanam banyak bunga-bunga seumpama itu, kita boleh hasilkan di Ranau ni minyak wangi yang cukup baik kualiti. Pasal saya cium dia punya bau tu far much better dan minyak wangi yang dijual. Bercakap kepada wartawan selepas melancarkan Taman Pengeluaran Makanan Lestari Mesilo di Kundasang Sabtu lalu, Ketua Menteri menambah cuaca sejuk yang sesuai di kawasan Tanah Tinggi itu membantu menghasilkan bunga mawar berkualiti tinggi.
Industri itu dapat diterokai lebih jauh bersama dengan penanaman sayur-sayuran tanah tinggi yang sudah pun diekspor ke luar negeri. Jadi ini juga merupakan salah satu produk yang mempunyai potensi yang cukup baik. Bukan hanya untuk perhiasan bunga, but we must be innovative enough. Dan ini potensi jangka panjang. Because di sini subur untuk saya tengok dia punya warna, dia punya bau bunga tu very nice. Yeah. Datuk Seri Muhammad Syafiq berkata, kerajaan negeri di bawah Pelan Pembangunan Pertanian untuk tahun 2021 hingga 2030 memberi fokus kepada pembangunan sektor pertanian. Pelan itu mendorong petani untuk mengembangkan produk bernilai tambah. Katanya, golongan belia tidak boleh bergantung kepada pekerjaan kola putih semata-mata. Sebaliknya, mereka perlu mempertimbangkan untuk menceburi sektor pertanian. Taman Mesilo yang dilancarkan Ketua Menteri mempunyai keluasan 18 hektar. Ia terbahagi kepada 8 lot dan sudah beroperasi sejak Januari tahun lalu. Antara sayur-sayuran yang ditanam ialah timun, kapsikum merah, tomato dan tomato cherry. Bantuan 20 juta ringgit di bawah Sabah New Deal akan mula diagihkan kepada usahawan mikro yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kerajaan Sabah akan mula mengagihkan geran 20 juta ringgit di bawah Sabah New Deal kepada usahawan-usahawan mikro yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Berangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, pengagihan ini akan dilakukan melalui Jawatan Kuasa Bantuan Geran Sabah New Deal yang dipengerusikan oleh Setiausaha Tetap Kementeriannya. Jawatan kuasa itu bertanggungjawab meluluskan permohonan yang diterima daripada usahawan mikro dan cottage berskala kecil di luar bandar yang mempunyai pendapatan tahunan tidak lebih RM50,000. Madis berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran bantuan berkenaan di Kota Kinabalu pagi tadi. Menurutnya, penyediaan geran ini menunjukkan keprihatinan kerajaan dalam membantu golongan usahawan mikro yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Mengenai impak COVID-19 terhadap sektor perindustrian, Madis berkata terdapat kira-kira 4,000 orang kehilangan kerja berdasarkan data unit perancangan ekonomi. Impak penularan COVID-19 juga akan menjejaskan sehingga 30% ekonomi negeri. CPU, I think we have lost maybe something like about 4,000 jobs. Okay, but we also have some kind of study, and we have informed cabinet on the possible contraction of the economy. Okay, various opinions has been expressed. Some says that the economy will contract to something like 8%, 10%. But for Sabah, it might be possible to contract up to even 30%. Kerajaan Sabah sedang melihat keperluan mewujudkan enakmen penyelarasan perindustrian bagi meningkatkan ekosistem pelaburan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, penyelarasan sebegini penting bagi memastikan agensi-agensi kerajaan terlibat dapat bekerjasama agar pelaburan yang ada di Sabah dapat dipertingkatkan. This is one area we want to look at, how we can have industrial coordination enactment for the state. Sebab apa yang kita lalui dalam masa 2 tahun yang lalu, kita telah merasakan bahawa kita mempunyai banyak ruang untuk pertingkatkan kerjasama facilitation daripada agensi-agensi, pada government units, ya. Jadi, if we need to have some kind of a legislation to govern this part, then this is one area we want to look at lah. Madis berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran bantuan usahawan mikro dan cottage di bawah Sabah New Deal yang bernilai 20 juta ringgit di Kota Kinabalu hari ini. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian berkata Sabah memperoleh pelaburan 11.7 bilion ringgit setakat Mac lalu. Ini termasuk pelaburan dalam pembangunan loji terapung bagi pemprosesan gas asli cecair yang pertama di dunia di perairan Kudat.
Sementara itu, kementeriannya turut mencadangkan untuk mengenakan levy bagi industri pemprosesan besi buruk yang mampu menjenah hasil hampir 25 juta ringgit setahun. Ini pula perkembangan COVID-19 di Sabah. Bagi Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Fengki pun, ketika ini bilangan kes yang dicatatkan di Sabah masih rendah dan sebahagian besar daripadanya adalah kes import. Itu adalah kami dulu disanakan sana ada satu kes yang itu yang macam bagawin di sinilah, orang balik dari sana lah. Itu satu kes sajalah. Ya, di sana satu kes sajalah. At the moment we still have very low number. Kadang-kadang we have one, then we don't have cases. Most of these actually currently are imported cases. Imported can be in three categories lah. International import between Malaysia, the state import, and import between the district punya import lah. Maksudnya kalau mungkin ada sanakan satu, mungkin dia import dari KK lah, contohnya lah. Itu sajalah. So currently international import is mostly international import lah. These people coming back from abroad lah. Beliau berkata demikian selepas menerima 2,000 kit ujian sampel COVID-19 sumbangan Borneo Oil Berhad di Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu pagi tadi. Beliau mengalu-alukan sumbangan peralatan perubatan sedemikian bagi memastikan bekalan perubatan di Sabah mencukupi untuk memerangi COVID-19. Vaksin belum dapatlah pada masa sekarang. Kita tidak tahulah bila vaksin akan boleh didapatlah kan dalam masa yang dekat lah. Mungkin dalam 1 tahun, 1,5 tahun. Jadi pandangan saya kalau banyak orang lagi mau sumbang banyak lagi ini COVID-19 test, termasuk lagi PPE, we are very welcome lah. Setakat semalam, Sabah mencatatkan 382 kes COVID-19 dengan hanya 4 kes aktif. Kes terbaru semalam dilaporkan di Putatan. Pelancaran kempen Kibarkan Jalur Gemilang di Sabah tahun ini menampilkan sedikit kelainan apabila disiarkan secara langsung menerusi platform media sosial dan kehadiran terhad kepada 250 orang. Terdapat sedikit kelainan sambutan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada tahun 2020 tahun ini, yang mana kita masih dalam fasa PKPP. Jadi kita, Jawatan Kuasa telah memutuskan bahawa majlis ini akan diadakan di Sabah International Convention Center. Beliau berkata siaran secara langsung pelancaran kempen ini di Facebook akan dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah. Majlis ini akan diadakan serentak dengan pelancaran di peringkat persekutuan pada 28 Julai ini. Pelancaran di peringkat negeri akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal. Safar berkata acara di peringkat negeri akan dimulakan dengan ucapan Ketua Menteri dan penyerahan bendera kepada ketua-ketua jabatan. Tahun ini buat kali pertama tiada konvoi Kibarkan Jalur Gemilang akan diadakan. Beliau juga menyarankan rakyat Sabah agar sama-sama menyemarakkan semangat kecintaan terhadap Malaysia dengan mengibarkan jalur gemilang di premis dan kediaman masing-masing. Program komuniti akan dilaksanakan di 10 pihak berkuasa tempatan PBT terpilih tahun ini. Program komuniti akan dilaksanakan di 10 pihak berkuasa tempatan PBT terpilih tahun ini bagi mencapai petunjuk prestasi utama KPI dan hala tuju Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakong berkata, program itu juga adalah satu platform mendekati masyarakat yang tinggal di program perumahan rakyat. Program terutama ini berlaku menjadi salah satu program Kementerian Kerajaan Tempatan di seluruh Nusantara. Iaitu satu program yang buat pendekatan antara kementerian dan masyarakat setempat supaya kita dapat melahirkan satu komuniti yang harmoni, bersatu padu dan
Jaujan menyempurnakan Majlis Penutupan Program Komuniti Majlis Daerah Tuaran semalam. Katanya Majlis Daerah Tuaran merupakan PBT pertama yang melaksanakan program komuniti tahun ini. Antara objektif utama program diadakan adalah untuk memupuk kesedaran mengenai pandemik COVID-19 di kalangan penghuni program perumahan rakyat. Ketua dan Misomoto Kovago.